Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi dalam sesi kuliah awal kita hari ini, dan tajuk hari ini kita akan berbincang tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk hari ini, untuk bulan ni, maaf, kita akan menyambut hari kelahiran Rasulullah pada 18 Oktober nanti bersamaan dengan 12 Rabiul Awal. Jadi kita akan kuliah awal kita hari ini, minggu depan, akan bertemakan tentang Rasulullah lah, insya-Allah. Jadi hari ini kita ada dengan seorang tetamu istimewa yang kita import khas. Jauh ni datang. So, Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh ya? Boleh, jelas. Jadi, okey, hari ini tanpa melengahkan masa, saya terus pas kepada Ustaz Aiman tentang tajuk kita yang akan bincangkan hari ini. Andai baginda masih ada dengan kita lah, insya-Allah. Jadi, tanpa melengahkan masa, saya persilakan Ustaz Aiman untuk sampaikan. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Semuliakan Abang Pengerusi Majlis yang berbahagia, seluruh barisan kepimpinan anak Origin, dan yang saya hormati seluruh penonton-penonton kita pada hari ini, sama ada di Zoom, di Facebook, ataupun di mana-mana saja anda berada. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini anda bersama dengan saya, Dai Aiman. Alhamdulillah, sedikit tentang diri saya. Merupakan lulusan Ijazah Sarjana Muda Syariah daripada Universiti Muftah Jordan. Sekarang ini bertugas di Darul Quran wal Hadis Bukit Badung. Baik, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merapatkan setinggi-tinggi tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah dan kurnianya Allah beri kesempatan, Allah beri lapang masa kepada kita untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu pada petang-petang ni kan, sambil-sambil kita mengenangkan akan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan pada petang ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kita. Bayangkan dalam kita buat majlis ilmu ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama-sama dengan kita. Dan cuba kita bayangkan apakah respon Nabi pada ketika itu. Apakah yang berlaku jika Nabi bersama dengan kita pada saat ini? Ya. Sebab itulah sahabat-sahabat pendengar, penonton sekalian, antara sunnah besar Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi suruh kita menuntut ilmu. Ya, sebab disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu ini satu kefarduan kepada diri kita sebagai seorang muslim. Tak kiralah Kak Leha ke, Mak Long ke, Pak Long ke, tetap kita kena menuntut ilmu. Walau bagaimana cara sekalipun, kita kena menuntut ilmu. Sebab ia merupakan satu kefarduan buat diri kita. Terutama kalau kita sebutkan sebagai ilmu agama itu sendiri. Dan bayangkan saat kita sedang melakukan sunnah besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, tiba-tiba Nabi bersama dengan kita. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku kerana pancaran ketenanganmu. Bayangkan bila mana Nabi SAW, kita bayangkan Nabi bersama dengan kita, pasti mengalir air mata kita. Pasti seronok Nabi bila melihatkan kita berada di dalam satu sunnah yang mana disebutkan kita duduk di dalam majlis ilmu. Sebab itulah Nabi SAW selalu pesan kepada kita. Dalam hadis Nabi SAW, orang yang duduk dalam majlis ilmu ini, ganjarannya cukup besar. Ganjarannya cukup luas. Ya, disebutkan oleh baginda SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman,
sahhalallahu lahu tariq ilal jannah. Barang siapa yang bersusah payah, sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, sungguh-sungguh untuk duduk menimba ilmu, nak dapat ilmu agama ini, lalu apa balasannya? Allah permudahkan urusannya ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam satu lagu tu dia sebut apa? Akhilan tanal ilma illa bisittatin, akhilan tanal ilma illa bisittatin, كائن وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذي وطول الزمان. Maknanya apa? Maknanya bila kita menuntut ilmu ini, kita kena hormat guru kita kena bersungguh-sungguh, kita kena ada mujahadah. Dan menuntut ilmu ini kita perlukan wang ringgit dan kita perlu masa yang panjang. Jadi ini di antara sunnah besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu pada petang ini kita bersama-sama untuk kita membincangkan satu topik yang cukup menarik, iaitu andai Nabi bersama dengan kita pada hari ini. Okey, bila kita sebut tentang Maulidur Rasul. Maulidur Rasul ni apa dia? Maulidur Rasul ni adalah hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebut hari kelahiran, happy birthday, apa yang ada? Pasti adanya hadiah. Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu semua, Allah selamatkan kamu. Pasti ada hadiah. Kalau anak-anak kita belikan basikal, kita belikan mainan dan sebagainya. Namun persoalannya, apakah hadiah yang kita nak berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pastinya kita bila kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah hadiah yang kita nak berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik. Yang pertama sekali, hadiah yang kita nak berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam adalah kita memperbanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak kisahlah apa jenis selawat pun boleh. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Perbanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ganjarannya besar. Kalau siapa berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Maknanya apa? Maknanya setiap selawat yang kita lafazkan itu Allah akan ampunkan 10 dosa-dosa yang telah kita lakukan. Itu hadiah yang pertama kita boleh berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadiah yang kedua yang boleh kita berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam apa dia? Dengan kita mengamalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita amalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita pakai wangi-wangian, kita pakai bersih-bersih, duduk dalam majlis ilmu, kita tolong isteri kita, tolong kita buat baik dengan orang, berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita. Banyak benda kita boleh lakukan dalam kita melakukan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi persoalannya adalah, ya, adakah kita ni cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita betul-betul mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab apa? Sebab cinta itu adalah fitrah dalam kehidupan kita. Kerana cinta, kerana pencipta, kerana cinta, kerana Rasulnya, kerana cinta, kerana saudara, bahagia keluarga.
Kerana cinta kita kenal Allah. Kerana cinta kita kenal Nabi. Kerana cinta kita kenal ibu ayah kita. Dan kerana cinta kita kenal sahabat-sahabat kejiranan kita. Jadi oleh sebab itu, apakah tanda-tanda kita benar-benar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Yang pertama, kita sanggup berhabisan RM2 untuk berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita berhabisan 5,000, 6,000, sekarang ni tak tahulah nak pergi umrah berapa dah kan. Mesti lagi mahal. Disebutkan antara umat aku yang cinta kepada aku adalah orang yang hidup selepas aku, begitu kuat cintanya kepada begitu kuatnya cinta mereka kepadaku sehingga mereka sanggup menebus atau membayar dengan harta mereka semata-mata nak berjumpa dengan aku. Hadis riwayat Muslim. Sebab itu kita sanggup berhabisan duit untuk pergi menunaikan umrah sebab nak berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat bila mana kita menziarahi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita nak pergi ke Mekah. Waktu itu ramai jemaah-jemaah bersama dengan kita. Kita berada di bahagian hadapan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing semua angkat tangan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan ini kali terakhir kami berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami rindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masukkan kami ke dalam syurga dengan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami sayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pastikan kami mati nanti kami bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dia. Sebab itu kita sanggup berhabisan duit. Orang yang cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sanggup berhabisan duit semata-mata nak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang pertama, kan? Sebab itu kita berselawat. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Dan yang kedua, tanda kita cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang paling penting yang perlu kita praktikkan dalam kehidupan kita. Apa dia? Tanda kita cintakan Nabi iaitu kita meninggalkan apa sahaja yang Allah dan Rasul tak suka. Kita buat apa yang Allah dan Rasul suka dan kita tinggal apa yang Allah dan Rasul tak suka. Baik. Jadi apa benda yang Allah suka, apa benda yang Allah tak suka? Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah suka kita buat 3 perkara ini. Ya, iaitu apa dia? Mengabdikan diri kepada Allah. Buat sesuatu semuanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maksudnya sesungguhnya solatku, amalku, hidupku, matiku kerana Allah yang satu. Ku serahkan segala harta jiwa dan raga sebagai tanda cinta kepadamu yang esa. Itu satu penyaksian kita sebagai seorang Islam, semuanya kita buat kerana Allah SWT. Nombor 1. Yang kedua, Allah suka kita buat apa? Kita jangan sesekali mensyirikkan Allah SWT. Wala tusyriku bihi syai'an. Jangan syirikkan Allah SWT dalam apa saja perkara. Janganlah pergi kepada tok dukun, tilik nasib dan sebagainya. Jangan. Kita ada agama kita. Kita ada pegangan kita. Kita perlu berpegang teguh dengan akidah kita, Al-Quran dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Lan tadillu abadan, tidak akan sesat sampai bila-bila. Dan perkara yang ketiga yang Allah suka kita lakukan apa dia? Berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Ya, sebab itu Nabi SAW bersabda, barang siapa yang suka agar dimurahkan rezekinya, siapa yang nak Allah murahkan rezekinya, Allah panjangkan usianya dan hindarkan diri mereka daripada kematian yang buruk, maka kita hubungkanlah silaturahim. Yang tua dihormati, yang muda disayangi, cetuskan suasana harmoni. Oh, mari bersama kita jalinkan kasih sayang sesama insan di hari ini.
tu selamanya. Yang tua dihormati, yang muda disayangi. Jadi kita hubungkan silaturahim di antara kita. Ni antara benda yang Nabi SAW dan Allah suka sangat. Ya, bila mana kita menghubungkan silaturahim. Baik. Dan 3 perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tak suka kita buat. Apa benda yang Allah tak suka kita buat? Yang pertama, kita cerita sesuatu yang kita tidak tahu daripada mana puncanya. Uish, ini sensasi, melodi, hangat terkini. Aku seorang je baru dapat berita hangat ni. Jadi aku nak sebarkan berita ini. Oh, yang ni yang selalu berlaku. Ya, sebab itu disebutkan apa dia? Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Yang bermaksud, dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang dan janganlah kamu mengunjing satu sama lain. Ini dia satu perbuatan yang perlu kita elak. Sibuk duk cari bawah kain orang buat apa? Ya, kan perkara ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jaga perlakuan kita. Jangan kita main sebar. Jangan sebar kalau tak pasti. Ya, kalau benda tu kita pasti sekalipun, jangan kita membuka aib orang. Sebab apa? Sebab aib kita masih lagi dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semua orang tahu yang kita ni tak baik. Tak semua orang tahu yang kita ini perangai tak berapa elok. Tapi Allah lindung, Allah jaga aib kita supaya kita tidak dinampak jijik di mata masyarakat. Kalau kira saya pergi dekat pusat pemulihan akhlak tu, di apa nama tu, pusat pemulihan dadah, apa tu, saya pun tak ingat, SRC apa, itulah. Lalu apa berlaku? Saya kata, bang, abang dengan saya ni tak ada beza pun. Ya, abang buat kesilapan, saya pun buat silap. Ya. Namun begitu, sebaik-baik kesilapan itu orang yang bertaubat. Bezanya adalah dosa abang orang nampak, tapi dosa saya orang tak nampak. Allah tutup baik-baik. Sebab tu saya nampak mulia di sisi manusia, tapi sebenarnya di sisi Allah mungkin abang yang lebih mulia daripada saya. Kita lewat solat, ya, kita khianat orang lain, zalim dan sebagainya. Sebab itulah kalau dibuka semua perkara itu, mungkin tak ada orang nak kawan dengan kita. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jangan kita viralkan benda yang kita tak tahu. Benda yang kita tahu pun, kalau benda tu boleh mengundang pergaduhan, benda tu boleh mengundang menyakitkan orang lain, jangan buatlah. Ya, satu. Yang kedua, benda yang Allah dan Rasul tak suka, apa dia? Ya, jangan terlampau banyak bertanya. Ya, ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya min tubdalakum tasukum. Hai orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Surah Al-Maidah ayat yang pertama. Kita ni banyak soal sangat. Ya, contoh dalam isu vaksin kan, isu vaksin. Ada di kalangan mereka ni yang menjauhkan diri daripada vaksin. Ada di kalangan mereka ni yang nak jadi anti vaksin. Banyak sangat persoalan mereka. Ini kalau jadi macam ni macam mana? Kalau macam tu macam mana? Kalau kita tak ambil ni macam mana? Kalau kita macam mana? Sedangkan di dalam Al-Quran ada menggariskan, kalau tuan-tuan boleh buka lah kan, dalam laman web Mufti Wilayah banyak menjelaskan tentang isu ini. Ya, boleh type dekat Google, tengok dekat laman web Mufti Wilayah yang menceritakan tentang hukum vaksin kepada pada perspektif Islam. Dan salah satu daripada dalil yang diambil dan diletak dalam website ini, apa dia? Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. Maksudnya apa? Tanya pada orang yang tahu. Kalau nak tukar tayar kereta, ya, jangan tanya kepada ustaz. Tapi tak tahulah kalau ustaz tu mekanik. Kalau nak buat kek, jangan tanya ustazah.
tanyalah kepada orang yang pakar buat kek. Oleh sebab itu, para agamawan mereka akan sebelum melakukan apa-apa saja keputusan ataupun meletakkan sesebuah hukum, mereka akan panggil dulu meh profesor, meh doktor, meh pakar-pakar. Kita bincang sekali dan kita keluarkan satu keputusan. Dan akhirnya setelah diperhalusi setiap perkara, maka ya vaksin ini diharuskan sampai tahap kalaulah boleh memudaratkan orang tersebut, dia tak ambil vaksin dia boleh mati, maka hukumnya jadi wajib pula. Nampak? Jadi oleh sebab itu, kalau kita tengok dalam maqasid syariah, yang mana salah satu daripadanya adalah hifzun nafs, menjaga nyawa. Kita tak ambil vaksin, mungkin kita rasa kuat, mungkin kita rasa kita tak ada apa-apa, elok aja. Tapi kita kena ingat bahawa mungkin kita jadi pembawa, bawa balik ke rumah, tiba-tiba mak ayah kita yang kena. Na'udzubillah, kalau mak ayah kita meninggal dunia disebabkan kelalaian kita, disebabkan kedegilan kita, siapa nak jawab? Oleh sebab itu ingat, teruslah bervaksin. Ya, siapa yang belum vaksin, ambillah vaksin. Takut-takut kita menjadi punca kepada orang lain meninggal dunia. Jadi oleh sebab itu dalam agama cukup menjaga tentang hifzun nafs. Ya, baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dan yang ketiga, ya, dan disebut itu yang kedua, dan seterusnya. Yang ketiga adalah perkara yang Allah dan Rasul tak suka adalah jangan sesekali kita ni duk buang duit yang manjang. Kalau orang lelaki, ya, lepas tukar kasut lagi. Orang lelaki punya kasut bukan kasut tu, kasut sport rim. Tukar sport rim manjang. Kalau kat long kita tu kan, kasut dekat almari tu memang semua untuk dia je lah. Beli almari kasut tu memang beli untuk dia je. Kalau almari tudung, almari baju, macam-macam benda kita beli. Jadi Nabi larang, Allah larang untuk kita buang duit, jangan kita membazir. Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu lirabbihi kafura. Isra, ayat surah Al-Isra ayat 27. Baik. Jadi itu perkara yang kedua. Perkara yang pertama yang kita bicarakan tadi adalah tanda, ya, kita rindu, ya, tanda kita cinta pada Nabi adalah kita rindu nak jumpa Nabi SAW. Tanda yang kedua adalah kita buat apa yang Nabi suruh, Allah suruh, dan kita tinggal apa yang Allah larang dan apa yang Nabi larang. Jadi oleh sebab itu kita kena ingat, ini di antara perkara yang menunjukkan bahawa kita cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak berehat seketika, tapi sebelum tu terimalah serangkap lagu daripada saya, daripada kumpulan Hijaz Intifada, Fata Morgana. Sabar menempuh jalan, tetapkan iman di hati, yakinkan janji Tuhan, syurga yang sedia menanti. Imanlah penyelamat, dunia penuh pancaroba, hidup akhirat kita kekal bahagia. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda, harta pangkat dan wanita melemahkan jiwa. Tanpa iman dalam hati, kita kan dikuasai syaitan nafsu dalam diri, musuh yang tersembunyi. Pulanglah kepada Tuhan, cahaya kehidupan, beriman dan ketakwaan kepadanya, senjata utama. Alright, kita berehat seketika. Kita nak serahkan kembali kepada pengurusi majlis. Dan selepas ini kita nak cerita tentang bagaimana kita nak mencintai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berehat seketika. Ketika
Okey, sementara Ustaz minum air dulu, relax dulu. Jadi kepada penonton yang ada berada di Facebook, jangan lupa kongsikan, sharekan video ni bagi ramai lagi yang mendapat manfaat, dan sama-sama kita berkongsi semangat Maulid Rasul untuk hari ini. Jadi kita rehat dulu sebentar. Jumpa lagi dalam seminit 2 minit lagi insya-Allah. Tak berdosa pun kalau kita ni tak tahu baca Quran. Tapi yang berdosa, kita ni tahu yang kita tak tahu dan kita tak nak belajar. Dan bila kita baca, kita salah dalam bacaan. Itu berdosa. Sebab tu perlu dapatkan guru, dapatkan Al-Quran yang senang, mudah untuk kita baca. Dan yang paling penting, bila kita baca, kita faham maksud dan terjemahannya. Sampai ke dalam hati kita akan memberikan kita kesedaran. InsyaAllah, kita akan dapat amalkan sampai bila-bila, sampai kita mati. Jadi kalau korang nak Al-Quran yang cantik, Al-Quran yang mudah untuk korang baca, korang boleh dapatkan Al-Quran daripada mana? Al-Quran yang sangat indah, pelbagai free gift yang Indin dapat. Yang penting saiznya A5, mudah dibawa ke mana-mana. Dan banyak lagi kelebihan dia, antaranya tajwid berwarna, terjemahan Melayu, asbabun nuzul, hadis tentang Al-Quran dan banyak lagi. Dan yang paling penting, ada promosi sekarang ni, promosi Merdeka, dan banyak hadiah untuk dimenangi. Korang dapatkan je, insya-Allah. Hiasi kehidupan kita dengan banyak akan baca Al-Quran. Okey, dapatkan sekarang. Alhamdulillah, kembali lagi kita bersiaran langsung di Facebook Wakaf Quran Malaysia dan Manal Al-Quran. Jadi hari ini kita akan membincangkan satu tajuk yang memberi semangat kepada kita untuk bulan ni, bulan kelahiran Rasul. Kalau ikut bulan Islam belum lagi lah. Kalau ikut bulan Masihi, alhamdulillah bulan ni merupakan bulan kelahiran Rasul. Pada 18 hari bulan nanti kita menyambut Maulid Rasul. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput kembali Da'i Aiman untuk menyambung kuliah kita ini. Silakan Da'i. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada penonton-penonton kita pada hari Ini jadi kita nak tengok adakah kita ni betul-betul cintakan Nabi Muhammad SAW. Jadi di antara tandanya adalah kita sanggup berkorban wang ringgit kita untuk bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu pertama. Dan yang keduanya, apa dia? Kita sanggup untuk melakukan apa saja yang disuruh oleh Allah dan Nabi, dan juga kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketiga, kita nak cerita pasal mencintai sunnah Nabi SAW. Dan yang keempat, kita nak cerita tentang wasiat yang ditinggalkan oleh baginda SAW. Jadi anda nak tahu wasiat Nabi apa? Tunggu sehingga ke akhiran sangatlah. Ya. Baik, jadi kita nak cerita tentang mencintai sunnah Nabi Muhammad SAW. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka sunnah aku, maka dia bukan daripada puak aku. Hadis Bukhari dan Muslim. Ya. Daripada Abdullah Ad-Dailami, sungguhnya permata yang pertama akan hilang daripada agama kita adalah manusia tidak lagi ikut sunnah. Agama ini akan hilang sunnah-sunnah Nabi sedikit demi sedikit, seperti mana terlepasnya seutas tali demi seutas tali. Ya. Sebab itulah kita kena sentiasa melakukan sunnah Nabi SAW. Banyak yang kita boleh praktiskan. Yang pertama sekali iaitu kita kena perbanyakkan senyum. Senyum seindah suria yang membawa cahaya. Senyumlah dari hati, duniamu berseri. Daripada Al-Haris radhiyallahu anhu menuturkan, dan artinya, tidak pernah aku melihat seorang yang lebih banyak tersenyum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmizi. Kita kadang-kadang kita senyum pada orang yang kita kenal je. Orang yang kita tak kenal, kita tak senyum. Jadi kita amalkan senyum. Dan bila kita senyum, sebenarnya menjadikan yang kita yang pertama, kita jadi awet muda. Dan yang kedua, kita menjadikan diri kita ni hilang stres. Dan yang ketiga, bila kita senyum, kita sebenarnya telah menghadiahkan satu kebahagiaan kepada orang yang melihat kita. Itu dia. Dan yang kedua, di antara sunnah Nabi SAW yang boleh kita lakukan adalah
kita bila kita makan tu kan, habis kita makan, kita jilat jari-jari kita. Tapi jangan jilat sampai ke siku pula. Ya, jilat jari cukup. Jadi ini di antara sunnah bila kita makan. Dan kita lihat Nabi SAW suka kepada wangi-wangian. Nabi suka wangi-wangian. Okey? Dan tapi wangi-wangian ni untuk orang lelaki je lah. Untuk orang perempuan jangan. Takut kita orang perempuan pakai minyak wangi, takut kita. Sebab apa? Bila mana seorang perempuan pakai minyak wangi, lalu bila dia lalu je, lelaki tu toleh. Wow, minyak wangi siapa ni? Dosanya ibarat pelaku seorang penzina. Itu yang kita takut. Jadi orang perempuan tak boleh pakai minyak wangi, habis tu nanti masam lah, tak pakai ubat ketiak. Jadi kalau nak pakai tu cukup sekadar untuk menghilangkan bau je. Jangan sampai nanti Pak Din jeling tengok, sedapnya bau kat leher. Jangan macam tu, ya. Baik. Dan yang keempat, apa saja yang kita buat, dahulukan yang kanan, mulakan yang kanan. Tapi masuk toilet dengan kiri lah. Bila mana kita masuk ke masjid, ke kanan, masuk ke rumah, kaki kanan, seperti mana kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW suka mendahulukan yang kanan dalam segala hal perbuatan seperti memakai terompa, bersikat, berwuduk dan mandi. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, antara sunnah yang boleh kita lakukan adalah kita bersilaturahim, ya. Kita menghubungkan yang jauh didekatkan, dekat di jarak semeter, jangan dekat-dekat sangat, SOP. Dan yang keenam, iaitu di antara sunnah Nabi SAW, apabila Rasulullah SAW berjalan, tubuh baginda tegak seperti sedang menuruni tanah yang landai. Riwayat Tirmizi dan Hakim membaca menuruni tanah yang landai. Nah, ceritanya apa? Nabi duduk segak, bukan duduk bongkok-bongkok, tidak. Dan yang ketujuh disebutkan Ya'la bin Mamla bertanya kepada Ummu Salamah tentang cara Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Menurut Ummu Salamah, Rasulullah SAW membaca Al-Quran dengan sangat jelas, kalimah demi kalimah. Riwayat Tirmizi, Bukhari dan Abu Daud, An-Nasa'i. Baik. Dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tapi ada juga sunnah yang tak boleh diikuti. Contohnya lah macam orang perempuan, ya. Orang perempuan tak boleh lah simpan janggut. Nanti terkejut Pak Imam nanti, ya. Dan kalau kita tengok berkaitan dengan apa lagi? Baik. Itu yang ketiga. Yang ketiga yang kita boleh tunjukkan sunnah Nabi SAW. Itu belum kita cerita lagi sunnah dalam rumah. Bagaimana Nabi SAW bersama dengan isterinya, menolong isterinya, menjahit pakaian sendiri, bergurau senda dengan isterinya, main kerja-kerja dalam rumah, sekejap dekat bawah meja, atas peti ais, dalam mesin basuh. Tapi itu bukan Nabi lah, kita lah tu. Kita buat seperti mana sunnah Nabi SAW, bergurau senda dengan isteri di rumah. Dan main kerja-kerja. Nak pergi ke masjid ni, main kerja-kerja dengan Aisyah. Jadi oleh sebab itu, sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah SWT sekalian, lakukanlah sunnah Nabi SAW, sebab dalam sunnah Nabi ini ada kebahagiaan. Ada kasih sayang. Dan ada penyatuan di antara manusia. Baik. Dan yang keempat, kita nak cerita tentang wasiat Nabi Muhammad SAW. Apa di antara wasiat yang Nabi wasiatkan kepada kita? Yang ini sangat penting. Kita dengar elok-elok apa di antara 3 pesanan Nabi SAW kepada kita semua. Nabi tinggalkan 3 perkara ni. Yang pertamanya, sahabat pendengar yang dirahmati Allah SWT sekalian, Nabi wasiatkan kepada kita apa dia? Bertakwalah kepada Allah di mana saja kau berada. Kalau kat masjid elok je jadi tok siap, tiba-tiba sampai ke Bangkok hilang rupiahnya. Jangan begitu. Bila mana kita melakukan apa saja yang kita lakukan, tak kira di rumah ataupun di office ataupun di mana saja, kita kekal bertakwa kepada Allah SWT. Bila dekat rumah cukup bagus,
Ya, tapi bila di office ya, dengan bini orang pun jadi juga. Ya, itu dia. Dan nak ceritanya apa dia? Nak ceritanya bila mana kita duduk ramai-ramai, rasanya tak ada masalah kita untuk buat kebaikan. Tapi bahayanya bila kita duduk seorang-seorang, maka di saat itu kita takut kita tak kuat. Baik. Dan apa lagi wasiat Nabi SAW? Ya, setiap kali engkau terlanjur melakukan kesilapan, ya, kadang-kadang kita silap, bangun-bangun selik mata pukul 7 dah. Alamak, pukul 7 dah, solat subuh pun belum lagi. Lalu apa kata Nabi? Terus kau buat satu kebaikan supaya Allah menghapuskan kesalahan kita. Nampak, kita gantikan suatu perkara dengan perkara kebaikan. Tapi tak bolehlah hari-hari lambat. Jangan gitu. Ya, kalau terlambat, terus gantikan dengan satu kebaikan. Ya, sedekah makanan ke, sedekah duit ke dan sebagainya. Ya, itu yang boleh kita lakukan. Sebab itulah bila mana kita melakukan kesilapan, sebab manusia ni dia tak nak pun buat jahat sebenarnya. Kadang-kadang dia tersilap. Bila tersilap ni cepat-cepat gantikan dengan apa saja kebaikan. Okey? Dan yang ketiganya, wasiat Nabi SAW, ya. Kalau kita tengok dekat sini, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik, ya. Akhlak yang baik ni seperti akhlak siapa? Akhlak baginda SAW. Tak terjangkau tinggi peketimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu, sesungguhnya engkau Rasul mulia, tak banyak hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Okey. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ya, ini di antara 3 pesan Nabi SAW. Sebab tu Imam Asy-Syafi'i dia ada sebut 3 perkara yang susah kita nak buat. Yang pertama, kita derma masa duit tak berapa nak ada. Itu benda yang susah kita nak buat. Yang kedua, Imam Asy-Syafi'i dia kata apa? Kita tak buat jahat masa duduk seorang-seorang. Waktu duduk seorang-seorang ni susah kalau kita tak buat jahat. Dan yang ketiga, berkata benar kepada orang yang kita takut ataupun termakan budi dengannya. Ni Imam Syafi'i kata 3 benda yang susah untuk kita lakukannya. Jadi ini di antara kita sebutkan sunnah Nabi SAW dan juga kita sebutkan sebagai tanda wasiat Nabi Muhammad SAW. Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, ya. Selepas ini yang terakhir sekali kita nak sebut sikit tentang syafaat Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum tu kita nak serahkan kepada pengurusi majlis kita ni, kod ada iklan lagi ke? Kita nak persilakan. Dan akhir sekali kita nak sebutkan pasal syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Dipersilakan. Ya Aiman, jadi alhamdulillah kita dengar panjang lebar perkongsian daripada Da'i Aiman. Satu lagi saya macam awal tadi macam siap ada gendang Da'i Aiman hari ni. Alhamdulillah untuk menarik perhatian kita semua kan. Bukan biasa-biasa Da'i Aiman hari ni. Jadi hari ni saya rasa sekarang rehat tak lama kot. Jadi kita ambil bagi nafas untuk Da'i Aiman ambil, lagi sambung balik. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di Facebook sekarang ni. Saya ingin mengucapkan sekali lagi jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sentiasa menyokong gerakan Wakaf Quran Malaysia dalam misi menyampaikan Al-Quran yang sempurna kepada pelajar-pelajar yang memerlukan lah. Jadi kalau untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan boleh menyemak status Al-Quran tuan-tuan dan puan-puan di website wakafquran.my lah. Situ tuan-tuan dan puan-puan boleh semak terus di tahap ataupun di fasa mana Quran tuan-tuan dan puan-puan berada. Mungkin Quran tu tengah dicop, belum diedarkan, ataupun mungkin Quran tu dah diedarkan ke mana. Tuan-tuan dan puan-puan boleh semak kat situ terus tanpa perlu bertanya kepada pegawai-pegawai wakaf yang bertugas lah.
Jadi itulah sedikit pemberitahuan yang saya boleh berkongsikan. Jadi Dai Aiman, okey, saya pas kembali kepada Dai Aiman. Okey, silakan Dai Aiman, teruskan. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Jadi sambung dengan Dai Aiman pula. Okey, terima kasih kepada Abang Pengurusi Majlis kita. Baik, apa yang kita bincang pada hari ini tidak ada lain melainkan kita nak mendapat syafaat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Di hari akhirat kelak nanti kita duduk seorang-seorang je. Tak ada kawan-kawan yang teman kita, kan? Tak ada siapa-siapa pun yang teman kita. Kita seorang-seorang kita je. Tadi oleh sebab itu apa yang kita buat pada di atas muka bumi ini, kita buat amalan sunnah dan sebagainya sebab kita nak dapat syafaat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi oleh sebab itu kita melakukan amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau nak dikirakan amal kebaikan kita ni tak banyak. Kita nak kirakan amal kebaikan soleh kita ni tak ada apa sangat pun nak dibandingkan dengan nabi-nabi terdahulu. Namun begitu, apa yang boleh memberikan kita jalan pintas dan mudah untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan cara kita melakukan amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan payah pun. Ya. Kita buat amalan-amalan simple yang kita dah sebutkan sebentar tadi. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk akhirnya lah, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebenarnya bukan maknanya selain daripada syafaat daripada Nabi SAW, kita juga boleh mendapat syafaat daripada Al-Quranul Karim. Yang mana Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat ataupun menjadi pendakwa raya kepada kita. Ya Allah, orang ni lah yang dulu yang susunnya Quran, baca tak pernah baca pun. Ataupun Al-Quran akan datang dengan dengan pembela. Ya Allah, orang ni lah yang duk belik aku selalu. Orang ni lah yang duk baca aku selalu. Orang ni lah yang mengajar Al-Quran selalu. Tolong ya Allah masukkan ke dalam syurga. Dan yang ketiga, siapa lagi yang boleh beri syafaat? Yang boleh beri syafaat adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh boleh beri syafaat. Wahai kawan cerilaku di neraka andai nanti tidak kau temui aku di syurga. Katakan padanya kita selalu bersama, bersolat juga puasa di dunia. Kawan-kawan kita tu yang soleh-soleh tu, dia kata, ya Allah tolong, ya Allah ni Mat ni selalu solat dengan aku. Dia selalu puasa dengan aku, ya Allah tolonglah selamatkan daripada api neraka. Jadi sebab tu kita kena sentiasa duduk dengan orang-orang soleh. Jadi sahabat-sahabat, penonton, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ini yang kita nak lihat dalam kehidupan seharian kita ni. Kita kena pastikan kita menjadikan Nabi SAW sebagai contoh dalam kehidupan kita. Baik, sebagai akhirnya, kita kata kita sayang Nabi, tapi malu kalau kita hanya kata kita sayangkan Nabi tapi kita tidak melakukan sunnah Nabi SAW. Malu kita kata kita sayang dekat Nabi SAW tetapi kita masih lagi tidak melakukan solat, kita tinggalkan baca Quran, kita tinggalkan puasa dan sebagainya. Malu kita kata kita cinta Nabi tapi mulut kita masih tak jaga. Malu kita kata kita sayangkan Nabi tapi Quran pun masih tak khatam. Malu kita kata kita sayangkan Nabi tapi nak keluarkan duit untuk agama pun kedekut. Malu kita kata kita sayangkan Nabi tapi mak ayah kita pun kita tak jaga elok-elok. Jadi untuk akhirnya, terimalah sebuah rangkap nasyid daripada saya tentang malunya kita. Kita kata kita sayang Nabi tapi kita tak melakukan sunnah Nabi SAW. Malu rasanya mengatakan cinta pada dia, kekasih Allah, kerana cinta kepada Rasulullah berarti cinta kepada Allah.
pujuk jua hati dan jiwa, meluahkan rasa cinta membara kerana ujian ucapan selawat tanda penghargaan seorang umat. Selagi upaya ku turuti ajarannya, apa terjaya ku amalkan sunnahnya, moga di dunia mendapat berkah, di akhirat sana beroleh syafaat kerana peribadinya. Aku terpesona kena budinya, aku jatuh cinta rinduku padanya, tiada terkata nantikanlah daku di taman syurga. Jadi akhir kata daripada saya, sama-samalah kita hidupkan sunnah Nabi SAW, tanda kita benar-benar cintakan Nabi SAW. Jadi saya rasa cukup sekali itu. Saya mohon maaf sekali lagi atas ketelanjuran kata, terlajak bicara. Saya Dai Aiman mengundurkan diri. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi terima kasih, jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Dai Aiman kerana sudi berkongsi tentang tazkirah kita hari inilah, kuliah hawa hari ini yang bertajuk Andai Baginda Masih Ada. Jadi insya-Allah sebelum kita tamatkan kita punya kuliah, boleh saya minta Dai Aiman untuk kita bacakan doa sikit sebelum kita tamatkan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hadina ila siratikal mustaqim. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa guru-guru kami dalam pertemuan kita pada hari ini. Ya Allah, Engkau berikanlah syafaat kepada kami, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang beriman dan bertakwa kepadamu, ya Allah. Jauhkanlah kami dari perbuatan maksiat, ya Allah. Jauhkanlah kami dari bala-bala, ya Allah. Dan Kau jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang beriman dan bertakwa melakukan amal saleh, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami lemah, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin rabbal alamin. Jadi terima kasih banyak-banyak, saya sebagai wakil syarikat mengucapkan terima kasih banyak kepada Dai Aiman yang sudi berkongsilah. Okey. Jadi untuk tuan-tuan dan perempuan, semoga beroleh manfaat daripada kuliah hawa kita hari ini. Walaupun pendek dan ringkas, tapi padat dengan bermacam-macam ilmu yang dikongsikan. Okey, jadi insya-Allah Dai Aiman, kita berjumpa lagi nanti insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan dan perempuan, jumpa lagi.